Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali menghimpunkan kita dan mempertemukan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan menjadikan kita sebahagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tahu menterjemahkan dan mengaplikasikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, terutama dalam bidang akidah, dan tidak lupa juga dalam bidang akhlak serta muamalah kita sesama manusia dalam kehidupan kita. Dan inilah yang kita bincangkan dalam setiap kali pertemuan kita, bagaimana menjadikan hidup kita indah dan bahagia berpandukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sudut akhlak dan juga muamalah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kita dalam kitab Istamti' bihayatik atau nikmati kehidupanmu, dalam bab itu ihtam bil akhirin, mengambil berat tentang orang lain, mengambil berat tentang orang lain. Sebab sesungguhnya kalaulah manusia itu menitik beratkan kehidupan seseorang, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang kita bayangkan, lebih yang daripada kita gambarkan. Jadi kita kenali Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana sifat baginda mengutamakan orang lain. Pertamanya, manusia ni secara umumnya manusia dia suka untuk orang menghormati dan memberi nilai tinggi kepada mereka. Sebab itu kadang-kadang kita tengok cara manusia berinteraksi boleh menarik perhatian seseorang kepada mereka. Sebahagiannya mencipta kisah-kisah, sebahagiannya menceritakan tentang pencapaian-pencapaian dalam kehidupannya, untuk manusia pandang dia dan untuk manusia menilai dia dengan penilaian yang sebenar. Sebab apa? Sebab manusia suka untuk dihargai. Itu sifat manusia. Kalaulah seorang lelaki datang atau pulang ke rumahnya, lalu dia mendapati ada 4 anaknya masuk dalam ruang tamu, seorangnya sedang tengok TV. Yang umur paling tua tengok TV. Yang kedua sedang makan. Yang ketiga sedang main-mainan. Dan yang keempat sedang menulis di meja tulisnya. Tiba-tiba dalam keadaan tersebut, si abang leka dengan televisyennya. Kemudian yang kedua leka dengan permainannya. Yang ketiga boleh jadi yang kedua leka dengan makanannya. Yang ketiga leka dengan permainannya. Tiba-tiba yang keempat ini bangun dan sambut ayahnya di pintu. Peluk, tanya, "Ayah dah balik? Ayah dah balik?" Contoh kita kata. Kalaulah kita kata itu sebagai realiti kehidupan kita, dalam banyak-banyak tu yang manakah manusia akan paling sayang? Dia akan sayang yang keempat. Semua kita bersetuju dalam masalah tu. Sebab apa? Sebab apabila ada penghargaan kepada seseorang individu, dia akan menambahkan kasih dan juga sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki contoh kehidupan berkenaan dengan perkara tersebut. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar. Tiba-tiba datang seorang lelaki di pintu masjid
Dia melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bangun. Lalu dia kata, "Ya Rasulullah, ada seorang lelaki yang ingin bertanyakan masalah agamanya dan dia tidak tahu tentang agamanya." Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda sedang berkhutbah, tiba-tiba waktu Nabi sedang bagi khutbah, orang berkata begitu, Nabi pandang. Bila Nabi lihat, tengok seorang lelaki Arab. Seorang lelaki Arab yang mana dilihat keadaannya tidak bersedia untuk menunggu sehingga habis khutbah. Takut-takut Nabi sallallahu alaihi wasallam habis khutbah baru nak pergi cakap, orang tu akan pergi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti daripada khutbah, menangguhkan khutbah baginda, kemudian pergi layan orang yang bertanya kepada baginda. Sehinggalah apabila selesai permasalahannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dan menyambung khutbahnya. Apa maksud daripada kisah sirah yang kita bacakan ini? Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi penghargaan kepada orang lain dan menyatakan ataupun menunjukkan perhatiannya kepada umat dia. Kalaulah kita dalam keadaan tersebut, ada orang datang tanya masalah, ustaz sedang mengajar, ustaz, kita kata tunggu sekejap, ada masalah. Dia yang kita pergi jumpa dia, tu apa dia rasa? Masya Allah, orang ni telah meletakkan aku pada satu nilai yang tinggi, sehingga dia rasa kasih dan juga sayang pada orang yang memberikan perhatian kepadanya. Dan inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendidik para sahabatnya, yang melayan mereka dengan penuh perhatian, sehingga para sahabat terkesan dengan pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sesama mereka saling memberi perhatian sesama mereka. Sahabat saling memberi perhatian sesama mereka. Dengarkan kisah Ka'ab bin Malik, bercerita tentang seorang sahabat yang dia ingat walaupun selepas sahabat itu mati. Dia sangat ingat kepada sahabat ini. Kenapa? Kerana ada satu kejadian yang membuatkan dia ingat kepada sahabat ini. Ka'ab bin Malik ni siapa? Ialah orang yang telah tertinggal dalam peperangan Tabuk. Dia tak pergi perang Tabuk, sehingga Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada dia. Tunggu ayat untuk diterima taubatnya selama 50 hari. Kisahnya dia ceritakan, Ka'ab bin Malik. Sewaktu dia sudah tua, telah rapuh tulang-tulangnya, bahkan telah buta matanya, dia menceritakan tentang kisah di waktu mudanya. Bagaimana dia ingat kepada seorang sahabat. Dia kata sewaktu dia tertinggal dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk adalah peperangan yang terakhir yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam isytiharkan perang, maka semua mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan perang. Semuanya mempersiapkan persiapan perang dan juga bekalan-bekalannya. Sehingga bilangan tentera pada masa itu seramai 30,000 orang. 30,000 orang. Tetapi dalam masa yang sama nak pergi berperang, kebun-kebun kurma sedang masak. Kebun-kebun kurma sedang masak, dan waktu yang paling baik untuk memetik buah kurma. Lalu dia cenderung untuk menjaga kebunnya. Bila nak beli satu kelengkapan, dia kata, tak apalah, besok sempat lagi. Bila nak beli satu kelengkapan, dia pergi, besok sempat lagi. Kata Ka'ab bin Malik, wa ana aisaru ma kuntu qad jama'tu rahilatain. Aku pada waktu itu adalah orang yang dalam keadaan paling senang keadaanku. Bahkan aku telah beli 2 kenderaan untuk pergi perang. Cuma pada waktu tu aku cenderung kepada kebunku. Bila pergi ke pasar nak beli kelengkapan-kelengkapan, dia kata, besok sempat lagi. Ada hal, dia balik, tangguhkan dulu.
Pergi hari kemudian, tangguhkan lagi. Sehinggalah sampai saatnya Nabi SAW bertolak, dia masih belum mempersiapkan kelengkapannya. Sampai apabila dalam keadaan tersebut Nabi pergi, dia tertinggal. Nabi pergi, dia tertinggal. Dia kata, falam azal kadzalik hatta madatil ayyam wa takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tertinggal daripada Nabi. Bila pergi ke pasar, aku lihat tidak ada seorang lelaki pun yang tinggal, melainkan mereka yang dikenali sebagai orang munafik. Tinggal orang munafik saja bersama di Madinah. Tertinggallah dia. Nabi SAW jalan dengan 30,000 sahabat sampai ke Tabuk. Sampai di Tabuk, Nabi SAW cari para sahabat ni, tengok-tengok wajah-wajah mereka, Nabi tertinggal. Dan Nabi mencari satu wajah lelaki saleh yang telah bersama dengan Nabi pada waktu perjanjian Aqabah. Bersama dengan Nabi waktu perjanjian Aqabah. Lalu Nabi bertanya, ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Mana Ka'ab bin Malik? Mana dia Ka'ab bin Malik? Lalu kata sahabat, khallafahu burdahu wan nazar fi atfaihi. Dia telah dilekakan dengan kebun-kebunnya. Nabi kata Muaz bin Jabal, bi'sa ma qult. Alangkah buruknya apa yang kamu katakan, kami tak tahu Ka'ab ini melainkan kebaikan. Nabi SAW terdiam, diam. Kemudian Ka'ab kata, tidaklah berlalu hari sehinggalah balik rombongan perang ke Madinah. Sampai rombongan Madinah, sampai ke Madinah, aku duk fikir, aku nak cakap apa pada Nabi SAW? Apa yang aku nak cakap kepada Nabi SAW? Dan aku keluar daripada kemarahan Nabi. Dia pun fikir, punya fikir, sampailah dia kata, bila Nabi SAW balik, aku kata tak boleh, aku mesti cakap perkara sebenar depan Nabi. Nabi SAW masuk ke Madinah. Masuk ke Madinah, Nabi salat 2 rakaat di masjid, kemudian Nabi duduk. Pada ketika itu datanglah orang-orang yang tertinggal daripada perang jumpa Nabi SAW. Setiap mereka memberikan keuzuran kepada Nabi, ya Rasulullah, kami tak boleh perang begini. Mari ya Rasulullah, maafkan kami begini. Memberi keuzuran kepada Nabi SAW, kenapa mereka tidak boleh berperang. Sampai saat mereka tu, sampai bilangan mereka 80 lebih. Nabi SAW menerima keuzuran mereka dan Nabi berhukum dengan zahir mereka. Nabi doakan keampunan bagi mereka. Tiba-tiba datang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, apabila dia duduk depan Nabi, dia tengok pada Nabi SAW, Nabi senyum, tapi senyuman orang yang marah. Nabi senyum kepada dia dengan senyuman orang yang marah. Lalu dia kata, Nabi SAW tanya dia, ma khallafak? Apa yang menjadikan kamu tertinggal daripada perang? Padahal kamu telah membeli kenderaan kamu untuk pergi berperang. Dia kata, bukankah kamu telah memberi kenderaan untuk perang? Dia kata, ya, aku telah beli. Jadi kenapa, apa yang menjadikan kamu tertinggal padahal kamu dah ada kenderaan? Lalu dia kata, ya Rasulullah, aku demi Allah, kalau aku berada di depan selain daripadamu dari kalangan ahli dunia, nescaya aku akan kata macam-macam untuk aku lepas daripada kemarahannya. Tapi kamu ya Rasulullah, aku tahu sekiranya aku hari ini berdusta terhadapmu, pasti Allah akan membongkarkan kedustaanku. Lalu sekiranya aku bercakap benar kepada kamu, tajid alayya fihi inni la arju fihi afwa Allah anni. Dia kata, kalau aku bercakap benar, aku tahu apa yang aku dapat, tapi aku mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata, ya Rasulullah, aku tidak ada keuzuran, tak ada alasan, sedangkan aku berada dalam keadaan yang paling senang ketika itu. Nabi SAW pandang pada para sahabat. Nabi kata, amma hadha yani faqad sadaqakumul hadith. Dia ni telah bercakap benar. Orang lain tak apa, keuzuran mereka
Nabi berhukum dengan yang zahir. Tapi Ka'ab bin Malik, Nabi SAW kata, amma hadha faqad sadaqakumul hadith. Dia ni telah bercakap dengan percakapan yang benar. Lalu Nabi SAW kata, qum hatta yaqdillah fik. Bangun, tunggu Allah Subhanahu wa taala putuskan urusan kamu. Bangun kamu sehingga Allah putuskan urusan kamu. Dia pun bangun, menyeret langkahnya, keluar daripada masjid dalam keadaan gelisah, gundah gulana, tidak tahu apakah yang Allah akan putuskan kepadanya. Bila dilihat kepada kaum dia, beberapa lelaki datang dekat dengan Ka'ab bin Malik. Mereka kata kepada Ka'ab bin Malik, alangkah ruginya kamu. Kenapa kamu tidak berkata sebagaimana orang-orang lain berkata? Demi Allah, kami tidak pernah tengok kamu melakukan dosa sebelum ini. Engkau adalah seorang lelaki yang pandai berhujjah. Kenapa engkau tidak berikan alasan di hadapan Nabi SAW sebagaimana orang lain, sehingga Nabi SAW rida kepadamu dan Nabi memohon ampun kepadamu? Dia kata, aku pun tak tahu macam mana aku boleh kata gitu depan Nabi. Fikir, rasa-rasa nak jumpa balik Nabi. Ya Rasulullah, maaflah tadi cakap terlalu betul. Contohnya kata-kata, maaflah Rasulullah, fikir nak cakap begitu. Tapi Ka'ab bin Malik tanya, ada tak orang lain sama macam aku? Sahabat kata ada. 2 orang lagi. Siapa dia? Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah. 2 lagi. Murarah bin Rabi' dan juga Hilal bin Umayyah. 2 orang ni sama kes. Dan dia 2 orang ini adalah lelaki yang saleh. Kedua-duanya telah menyertai peperangan Badar. Lebih mulia daripada mereka. Hebat. Golongan perang Badar ni antara golongan yang paling tinggi kedudukan mereka dalam Islam. Dua tu tak pergi juga. Lalu dia kata, kalau begitu aku tak jadi nak pergi balik jumpa Nabi. Baru tadi fikir nak pergi, cuk ya Rasulullah, cuk tadi aku bagi jawapan lain pula. Tak jadi nak bagi tahu. Wala akdzibu nafsi, dan aku tidak mampu mendustai diriku. Dia pun balik rumah dia. Balik dalam keadaan hatinya berkecai, duduk di rumahnya, kesedihan datang bertimpa-timpa. Sehingga Nabi SAW melarang manusia bercakap dengan Ka'ab bin Malik. Semua sahabat tak cakap dengan dia. 2 orang tadi, 2 orang, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Ar-Rabi' adalah orang tua, yang mana mereka berdua ni duduk dalam rumah dia. Tetapi Ka'ab bin Malik orang muda, sehingga dia sering keluar daripada rumahnya, sering ke pasar, sering ke masjid. Dia kata, fajtanaban nas, fajtanaba an-nas, maka manusia menjauhi kami. Berubah daripada dulu yang baik jadi yang tak baik. Apabila dia kata aku keluar ke pasar, tidak ada seorang pun yang bercakap-cakap denganku. Manusia memungkiriku. Sehingga apabila aku jumpa orang yang pernah aku kenal, seakan-akan mereka tidak pernah aku kenal. Ka'ab bin Malik kata begitu. Aku melihat dinding-dinding bukan seperti sebelum yang aku kenal. Aku melihat bumi pada waktu itu bukan seperti bumi yang pernah ku tinggal. Wa dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi seakan-akan menjadi sempit bagi mereka. Adapun 2 orang sahabat lagi, dia duduk di rumah. Aku duduk di rumah tu, yabkiyan laila wan nahar, menangis malam dan siang. Tengok sahabat, Allahu Akbar. Kenapa mereka sampai keadaan begini? Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa manusia mukmin dengan dosanya seperti gunung yang menimpa, tapi munafik dengan dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Mukmin dengan dosa bila buat satu kesalahan seperti gunung datang menimpa. Tapi orang munafik seperti lalat yang hinggap di hidung dan dia boleh
tepis, halau bila masa dia nak halau. Datang balik, dia halau lagi. Buat dosa tu seperti makanan harian mereka. Dan mereka tak rasa dalam hati mereka itu kekesalan ataupun rasa beratnya dosa. Para sahabat, bila mereka ini, Nabi SAW tak nak cakap dengan mereka. Itu adalah satu bala yang besar. Bala besar. Ada tak umat akhir zaman akan mendapatkan bala seperti ini? Bila nak pergi kepada Nabi tak boleh? Ada. Kita baca hadis menceritakan tentang telaga Al-Kautsar, telaga Nabi, haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari akhirat kita akan diberi minum, ahli syurga akan diberi minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang minum tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Tapi ada manusia bila nak pergi jumpa Nabi dihalang oleh malaikat. Nabi kata, umatku, mereka itu umatku. Kata malaikat, fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tak tahu apa yang mereka buat selepas daripada kewafatan kamu. Iaitu orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi dan mereka beramal dengan sesuatu, mereka reka sesuatu dalam agama, maka orang ini dikatakan mereka tidak layak untuk bersama atau minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun manusia ini jauh daripada Nabi, tapi sampai satu saat mereka akan dihalang daripada minum kolam Nabi. Bala tak tahu bala? Bala. Sebab tu orang mukmin yang sebenar, mereka melihat perbuatan tidak menepati sunnah Nabi adalah satu penghalang antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Nabi adalah satu jalan untuk mendekatkan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni manusia cerita tentang Nabi dalam bulan Rabiul Awal. Di sana cerita Nabi, di sini cerita Nabi. Tetapi dalam masa mereka menyatakan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak sunnah yang mereka amalkan dan berapa banyak sunnah yang mereka tinggalkan, dan berapa banyak perbuatan-perbuatan di luar daripada sunnah yang mereka ada-adakan. Semua ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang benar-benar beriman, dia akan melihat daripada tiga tadi, berapa banyak sunnah yang dia buat, berapa banyak sunnah yang dia telah tertinggal, dan banyak mana perkara yang dia ada-adakan, yang ada dalam kehidupannya. Dia akan meneliti tiga perkara ini untuk dia menilai apakah di alam akhirat nanti dia boleh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh atau tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni, Allahu Akbar, kalau Nabi tak cakap dengan mereka, satu musibah yang besar. Mereka sayang kepada Nabi lebih daripada apa yang kita gambarkan. Dalam satu hadis, seorang sahabat berada di rumahnya, datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku berada di rumahku dan aku mengingatimu. Tak tahan ya Rasulullah, aku tak dapat tinggal di rumahku, melainkan aku datang untuk melihatmu, menghilangkan kerinduanku kepadamu. Kecuali satu je aku fikir, bila aku berfikir tentang kematianku dan kematianmu, bila kamu mati masuk dalam syurga tinggi, aku duduk rendah-rendah, kita dua akan terpisah. Nabi SAW tak jawab, sehingga turun ayat Quran, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka ini bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga as-salihin. Maksudnya Allah kata, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dia akan bersama dengan para rasul, siddiqin, syuhada, salihin di hari akhirat dalam syurga nanti. Ada kebarangkalian dan Allah mengizinkan antara nabi, para syuhada, para salihin, siddiqin untuk bertemu sesama mereka. Bila Allah turunkan ayat tu, kata Anas bin Malik, tidak ada hari yang menggembirakan penduduk Madinah selepas daripada hijrahnya Nabi SAW sampai ke Madinah, lebih daripada apabila ayat ni turun, menceritakan
kerinduan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terubah walaupun mereka berada di akhirat nanti. Dalam syurga pun boleh jumpa dengan Nabi. Ni sayang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Anas bin Malik, sebab itu Ka'ab bin Malik kata, dia kata, atil masjid fa'adkhul. Aku pergi ke masjid, aku masuk masjid, wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Aku jumpa Nabi, aku bagi salam kepada Nabi. Bila bagi salam kepada Nabi, aku tengok mulut Nabi, sama ada mulut Nabi bergerak jawab salam ataupun tidak. Bila aku pergi dekat Nabi, tiba-tiba Nabi terpandangku, Nabi paling tengok pada lain. Tengok pun tak nak, apatah lagi nak bercakap dengan Ka'ab bin Malik. Fa ayyu musibatin akbar min hadhi. Mana musibah yang lebih besar daripada ni? Sahabat tak ada. Kita ni kalau ada orang tak nak cakap dengan kita, susah hati kita. Dah lah dia baik dengan kita, tiba-tiba satu keadaan dia merajuk dengan kita, tak nak cakap. Susah hati, apa salah aku dengan dia? Tiba-tiba tak nak cakap begini. Kalaulah orang tu orang alim, orang yang kita hormati, ketua, ibu bapa atau seumpama dengannya, lagi berat pada kita. Tiba-tiba Nabi SAW tak nak cakap dengan Ka'ab bin Malik. Apa dia rasa? Sebab tu dia rasa musibah yang sangat besar sedang menimpanya. Tak ada manusia yang bercakap dengan dia, bahkan tidak melihat kepada dia. Dia merasakan dia berada dalam keadaan yang sangat-sangat terasing di Madinah. Dalam keadaan dia disisihkan, dipulaukan di Madinah, datang pula satu ujian yang berat. Musibah apa? Dalam keadaan dia duduk di pasar, tiba-tiba datang seorang lelaki Nasrani daripada Syam. Daripada Syam, tanya, mana Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik? Manusia kata tu sana Ka'ab bin Malik. Dia pergi jumpa Ka'ab bin Malik. Bagi satu surat daripada Malik Ghassan, Raja Ghassan. Raja Ghassan daripada Syam. Tanya dia, kamu, ni surat daripada raja. Bagi surat daripada raja, dia pun buka. Macam mana raja daripada Syam boleh hantar surat kepada Ka'ab bin Malik? Maksudnya, kisah dia sudah tersebar sampai ke Syam. Semua orang tahu kisah 3 sahabat yang agung dipulaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi surat tu? Dia kata, wahai Ka'ab, telah sampai kepada kami kisah bagaimana sahabat kamu memulaukan kamu. Tinggalkanlah dia, datang bergabunglah dengan kami. Kami akan melayan kamu dengan baik. Dalam keadaan tu Ka'ab kata, hazihi, dia kata, innallaha qad tamma'a fiyya ahlul kufr. Allah Ta'ala telah mendatangkan musibah baru, iaitu Allah telah menjadikan aku ni diingini oleh ahli kufur. Orang kafir pula nak ke aku sekarang ni. Nabi tinggal dia satu musibah, orang kafir nak kepada dia musibah yang kedua. Dia kata, hadza aidan minal bala'i wasyarr. Ni juga daripada bala dan juga keburukan. Apa dia buat? Surat yang dia hantar, dia campak dalam tanur. Tanur ni tempat bakar roti. Campak surat dalam api, bakar, hangus. Hangus surat. Dia pun dalam keadaan tu sampai 40 hari. 40 hari dalam keadaan tertekan, datang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketuk pintu rumah dia. Dia buka, tengok utusan Nabi, mudah-mudahan datang berita gembira kepada dia. Tiba-tiba apa yang dia dapati bukan berita gembira, tapi satu perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kamu kena tinggalkan isterimu. Isteri pun tak boleh duduk sekali. Dia kata, utalliquha ammadha, aku kena ceraikan dia ataupun apa? Utusan Nabi kata, tidak, bukan cerai. Cuma kamu tidak boleh bersamanya dan kamu tidak boleh mendekatinya. Ka'ab masuk dalam rumah dia, jumpa isteri dia, kata, ilhaqi bi ahliki. Sekarang ni kamu balik rumah, balik kampung, jumpa dengan ibu bapa kamu. Fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Tinggallah bersama mereka sampai Allah putuskan urusan kita.
Nabi hantar juga utusan kepada dua orang sahabat, jawapan yang perkara yang sama. Cuma isteri Hilal bin Umayyah kata, ya Rasulullah, Hilal ni sesungguhnya orang yang sangat tua dan lemah. Boleh tak aku nak duduk juga di rumah tu untuk aku layan dia? Maksud berkhidmat kepada dia pada soal makan dan minum. Lalu Nabi kata, na'am, walakin la yaqrabannak. Boleh, tapi jangan sekali-kali dia mendekati kamu. Maksudnya, sebagai khadam boleh, sebagai isteri jangan. Dia kata, ya Nabi Allah, dia sudah tua. Dia sudah tua dan dia sangat-sangat lemah. Dia duduk je. Selama datang perkara ni, dia duduk saja menangis siang dan malam. Kamu jangan pusing. Sebagai isteri, dia tak akan datang kepadaku. Aku akan layan dia sebab dia sudah tua. Sampai berapa dia tinggal. Siapa lagi nak pergi? Sekarang ni duduk bersendirian di rumah, isteri pun tak ada. Dalam keadaan tu, gila kan? Kalau kita dalam keadaan tu, apa kita nak kata? Musibah yang sangat besar. Nak cakap dengan siapa? Isteri hak di rumah pun Nabi suruh keluar. Dia duduk sorang rumah dia. Baki 10 hari. Daripada 40 hari, tinggal 10 hari dalam keadaan tersebut. Dalam keadaan tu dia pergi pula jumpa sepupu dia, nama dia Abu Qatadah. Abu Qatadah adalah Tamshi Salim alaihi ta'ala. Sekejap sebab ni baru tadi kita praktik. Baik, khair. Harakum insyaallah. Alhamdulillah. Kif anta? Alhamdulillah. مشغول جدا. خلاص نلتقي فيما بعد ان شاء الله. خلاص يكون بيني وبينك اتصال ان شاء الله. موفق ان شاء الله. جزاك الله خير. Baik. Kita sambung balik Ka'ab bin Malik sampai 10 hari ditinggalkan isteri dia. Sampai dalam keadaan tu dia pergi kepada Abu Qatadah. Masuk curi-curi dalam kebun Abu Qatadah. Sampai jumpa dengan Abu Qatadah, dia bagi salam. Abu Qatadah tak jawab salam dia. Padahal dia adalah orang yang paling disayangi oleh Ka'ab bin Malik. Lalu dia kata, anshuduka Allah ya Abu Qatadah, ata'lam anni uhibbullaha wa rasulah. Wahai Abu Qatadah, kamu tak tahu ke aku sayang kepada Allah dan Rasul? Abu Qatadah diam. Dia kata sekali lagi, demi Allah, adakah kamu tak tahu aku sayang kepada Allah dan Rasul? Jawab Abu Qatadah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dia pun terpukul dengan jawapan tu. Nak kata apa lagi? Orang yang paling dia sayang, tiba-tiba tak nak cakap dengan dia, sehingga dia kata, aku sayang kepada Allah dan Rasul. Jawapannya, Allah lebih mengetahui. Kalau dia kata, ya aku tahu, tapi dia jawab begitu, Allah lebih tahu. Dia keluar daripada rumahnya, kembali kepada kebun, kembali kepada rumahnya bersendirian. Sampailah pada waktu hari 50, hari ke-50, turun ayat menceritakan tentang taubat mereka. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih ila akhiril ayah. Sampai turun ayat tu, rekasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Para sahabat duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bacakan ayat itu kepada mereka. Maka berlumba-lumbalah manusia nak memberi khabar kepada Abu Talhah dan juga dua orang sahabatnya. Sampai waktu tu Ka'ab bin Malik kata, aku salat subuh di atas bumbung daripada rumahku. Dalam keadaan tu tiba-tiba aku teringat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku teringat kepada diriku. Yang paling aku takut pada waktu itu dua perkara. Sama ada aku mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan salat padaku, atau Nabi wafat dan aku dalam keadaan Allah murka kepadaku. Dan pasti kalau Nabi wafat ketika ini, inilah keadaanku sampai mati. Tak ada orang yang boleh menyucikan dia melainkan Nabi. Dalam keadaan tu, tengah-tengah tu, tiba-tiba dengar satu suruan. Dua orang yang memberi berita gembira kepada Ka'ab bin Malik. Satu lelaki
naik kuda pecut pergi ke rumah dia. Satu lelaki naik atas bukit bagi tahu, ya Ka'ab abshir, wahai Ka'ab bergembiralah. Lalu Ka'ab kata, orang yang khabarkan kepadaku suaranya lebih mendahului kuda. Sampai suara dulu baru kuda sampai. Dia pun bila datang orang yang memberitahu dengan suara tu ke rumahnya, dia buka baju dia, dia bagi hadiah. Ambillah baju aku bagi hadiah kat kamu. Padahal itulah sahaja baju yang dia ada. Dia pinjam pula 2 helai baju, kemudian dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu manusia datang jumpa dia, berbondong-bondong mengucapkan tahniah kepadanya dengan taubat. Dalam keadaan itu, tiba-tiba waktu dia masuk jumpa Nabi, ini kisah dia. Syahid dia di sini. Falamma ra'awni wallahi ma qama minhum ilayya illa Talhah ibn Ubaidillah. Dalam keadaan dia masuk jumpa Nabi, tidak ada orang lain bangun kecuali seorang, nama dia Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah bangun, dia pelukku dan dia mengucapkan tahniah kepadaku. Kemudian dia duduk balik. Apa kata Ka'ab bin Malik? Wallahi ma ansaha li Talhah. Aku tak akan pernah lupa Talhah bin Ubaidillah. Dialah orang yang bangun, memelukku dan mengucapkan tahniah kepadaku. Sampai dalam keadaan tu jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, abshir bi khairi yaumin marra alayka mundu waladatka ummuk. Bergembiralah dengan hari yang paling menggembirakan kamu. Dia kata, aku masuk jumpa Nabi, aku tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercahaya. Nabi ni kalau wajah dia gembira, wajahnya bercahaya sepertilah kita lihat bulan purnama. Sangat tenang tengok jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bacakan kepadanya ayat, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar allazina tabauhu ila akhir ayah, tentang keampunan Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Dia kata apa? Tidak menyelamatkan aku melainkan taubat, melainkan benar, jujur. Sebab tu dalam ayat selepas tu Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Takwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Gembira tak boleh nak kata. Mereka sangat gembira bila taubat mereka diterima oleh Allah. Allahu Akbar. Kalaulah kita dapat khabar menerima taubat kita ni, masya-Allah, bahagianya kita. Tapi tak gitu. Kalau kita tahu taubat kita diterima, kemungkinan belum tentu kita jadi super macam sahabat ni. Ibnul Qayyim, kalau tak silap saya, disebut dalam perkara yang disebut oleh Ibnul Qayyim tentang dia panggil ittihamut taubah. Ittihamut taubah ni perkara yang memberi kecacatan dalam taubat. Salah satu daripada kecacatan taubat ialah seorang itu dia bertaubat dan dia anggap taubat dia diterima. Bukan sekadar tu dah, kalau diterima saja tak apa, iaitu dia anggap taubat dia diterima dan dia berhenti daripada istighfar dan dia sangka dosa dia tiada. Ini ittihamut taubah. Dia taubat kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian selepas daripada tu dia rasa aku sudah tak ada dosa. Ada tak manusia begitu? Lepas istighfar kita rasa masa kita mula-mula buat tu kan solat taubatnya, takut kepada Allah, istighfar banyak kali. Selepas lama tu kita rasa dah banyak dah tu istighfar, tak apa dah tu, habislah dah dosa kita. Lalu dia pun solat taubat tadi dah istighfar dia pun makin kurang dan dia merasakan diri dia bersih, suci daripada dosa. Ibn Qayyim sebut ini termasuk daripada ittihamut taubah. Ittihamut taubah sehingga akhirnya kita jadi kurang taubat dan kecenderungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki dosa, istighfar Nabi 70 kali sehari. Ada sampai 100 kali sehari. Tapi Nabi tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sebahagian daripada ulama dia kata apabila kita beristighfar,
Apabila kita beristighfar, jangan tanda dia terima ke tidak. Yang penting kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Memang kita mengharapkan kita diterima taubat kita, tapi tidak ada siapa yang boleh bagi tahu kita taubat kita diterima. Sebagaimana sahabat ni, Allah Ta'ala bagi tahu kepada dia taubat dia diterima. Adapun kita, tak ada. Kita ni kalau istighfar, siapa boleh bagi tahu taubat kamu diterima, dosa kamu diampunkan? Kita hanya boleh berhukum, siapa yang buat begini diampunkan dosanya. Siapa yang haji dia mabrur, maka dia ganjaran syurga. Umrah ke umrah, dia ampunkan dosanya. Kita boleh kata begitu, tapi secara peribadi kita kata, aku sekarang ni dah buat haji, maka aku haji mabrur. Siapa boleh kata gitu? Mana ada boleh kata? Tak ada. Dah lah. Aku dah buat umrah banyak kali dah, maka Nabi kata, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Siapa umrah ke umrah yang lain, pengampunan dosa antara keduanya. Lalu dia kata, banyak kali dah aku umrah, tak ada dosa dah aku. Boleh kata gitu? Tak boleh. Kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Ka'ab dan sahabatnya sangat besar. Allah isytiharkan taubat mereka diterima sampai hari ini kita baca dalam Quran. Jadi bila dia menerima berita gembira itu, orang yang bangun mengucapkan tahniah kepadanya seorang saja, Talhah bin Ubaidillah. Kaitan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini ialah bagaimana kita ihtimam bil akhirin. Kita mengambil berat tentang orang lain dan tunjukkan perhatian kepada mereka. Ini adalah salah satu daripada tata cara muamalah dengan sahabat mengikut panduan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin dan muslimat sidang Jumaah yang dirahmati Allah. Syekh ni kemudian memberikan satu contoh. Satu contoh dia kata, aku sekarang satu hari buat umrah. Selesai umrah, duduk di hotel, teringat. Dia kata, aku duduk pegang telefon, dia tulis. Dia tulis dalam apa? Dia tulis dalam mesej dia, dia kata apa? Aku sekarang baru selesai melakukan ibadah umrah. Kemudian aku mendoakan saudara-saudara yang aku ingat, dan kamu termasuk salah seorang daripadanya. Dia kata gitu, dia tulis SMS, rekah. Dia pun hantar kepada semua 500 orang ada dalam telefon dia. Semua 500 orang dia hantar telefon dia. Rasa-rasa apa dia terima. Masya Allah. Dia kata, aku tak pernah terfikir dengan cara yang begitu kita bagi perhatian kepada orang. Dia kata, aku mendapati jawapan yang sangat-sangat menakjubkan, dan dia menambahkan kecintaan kepada sesama muslim. Muslimin dan muslimat sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Begitulah apabila kita jumpa dengan seseorang, maka berilah perhatian kepada mereka. Ini adalah sunnah. Saya katakan sekali lagi, ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah pada akhlak, ialah kita menunjukkan perhatian kepada orang sekitar kita. Kalau dia sakit, kita tanya khabar kepada mereka. Kalau dia berhajat, kita tanyakan khabar kepada mereka. Kadang-kadang ada saudara kita ni, sama-sama orang yang sama cinta kepada sunnah. Bila dia ditimpa musibah, kita tak tanya khabar pun dia. Bila dia timpa musibah, kita tak pernah tanya khabar kepada dia. Kita kata kita pencinta sunnah. Mana sunnah kita dalam sudut muamalah? Kadang-kadang dia di rumah tak boleh makan, tak boleh minum. Kita di rumah, kita macam-macam makanan kita, minuman kita, dan kita tahu itu keadaan dia. Kita tidak pernah tanya khabar kepadanya. Maka jangan mendabik dada kata kita adalah pencinta sunnah, sekiranya dalam sunnah-sunnah kecil ini pun kita kadang-kadang terlepas pandang. Berapa banyak orang yang berada dalam satu jamaah, tetapi mereka tercicir, bukan kerana ilmu, tetapi kerana sikap sebahagian daripada manusia yang tidak menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam muamalah mereka. Apa yang kita nak buat? Kadang-kadang tanya khabar sudah cukup. Kalau ada seorang yang kita kata, contoh bagaimana ihtimam dengan manusia. Kalaulah
kita tengok dia dalam keadaan sakit di hospital. Kita telefon tanya, apa khabar? Adakah kamu perlu kepada bantuan? Kalau perlu, bagi tahu ya saya. InsyaAllah saya sedia membantu. Dia kata, terima kasih, tak apa. Terima kasih sebab tanya khabar. Dia kata begitu je. Tapi bagaimana hubungan sesama Muslim? Dan kita katakan ini adalah sunnah. Bukan sunnah secara spesifik, tapi mengumum bahawa Nabi SAW mengajar kita supaya mengambil berat. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak peduli kepada urusan kaum muslimin, bukan daripada kalangan kaum muslimin. Kita tanya khabar. Bahkan kalau ada masalah dia, kita jangan cakap pada dia sesuatu yang boleh mengguris hati dia. Dia bagi contoh, sekiranya ada orang sakit, ayah dia di hospital, kita ajak dia pergi keluar. Tak apalah, ayah di hospital ada 2 orang jaga, misi pun ramai, jomlah kita pergi jalan. Kalau kita kata begitu, apa dia rasa? Allah, ayah aku, dia kata begitu, ayah aku sakit, dia boleh ajak aku pergi main-main. Dah, apa dia rasa? Orang ni tidak menilainya dengan sebaik-baik penilaian. Sebab tu kita katakan dalam masalah ni, seorang individu yang cinta kepada sunnah, muamalahnya sangat indah. Muamalahnya sangat indah. Bahkan Syekh kata, perkara yang paling aku sangat terkesan dalam kehidupanku, aku tersalah cakap dengan seseorang. Dia kata ada seorang keluarga dia meninggal di Jerman, pergi berubat di Jerman, kemudian meninggal dalam pembedahan. Buat balik jenazah nak tanam di Riyadh. Dalam keadaan tu dia duduk di Jeddah, di airport Jeddah ni, dia terlupa dengan keluarga dia yang datang nak bawa tu. Tengah duduk di Jeddah ni, ramai pemuda-pemuda duduk tanya khabar. Ada yang pakai jeans, ada yang pakai macam-macam. Budak-budak muda duduk sembang dengan Syekh di airport. Dia duduk bergurau, tiba-tiba datang satu pemuda pakai jeans, balik daripada Jerman. Biasa pakai jubah duduk di Saudi dia tu. Hari tu dia pakai jeans, balik daripada Jerman. Sapa-sapa dia terlupa. Dia kata, apa khabar? Oh, nampak handsome hari ni, mari mana? Nampak handsome hari ni. Kamu ni memang handsome hari ni. Ada apa hari ni, dia kata. Syekh tanya dia. Lalu pemuda tu kata, Syekh, aku sebenarnya baru datang daripada Jerman, bawa jenazah ayahku. Sekarang ni aku nak bawa ke Riyadh. Saya kata, aku bila dengar jawapannya, seakan-akan disiram air yang sangat-sangat dingin, sehingga kaku, tak boleh nak kata apa. Sebab terlepas cakap. Sebab tu kita kata, jaga hati, jaga perasaan dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan semua perkara yang kita mampu. Dia adalah salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita pada pertemuan yang dulu, kita kata seorang lelaki yang bila pergi jumpa kawan saya, pergi ziarah kematian, salam dengan ayah. Kawan dia mati muda dah meninggal. Jumpa dengan ayah, dah. Assalamualaikum pak cik. Pak cik nak macam mana dah? Anak pergi dulu, dia kata. Anak pergi dulu. Habis tu nak cakap apa? Patut ayah dia mati dulu. Takkan nak cakap begitu. Soalan, jawapan itu telah kita kata sebaiknya kita jaga percakapan kita, tunjukkan perhatian sesama Muslim. Dan saya katakan ini adalah sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat sidang Jumaah yang dirahmati Allah, inilah juga yang berlaku kadang-kadang kita katakan dalam masalah ni, kita kena tunjuk bahawa kita prihatin kepada manusia. Macam Syekh tu kata bahawa dia hantar risalah, mesej kepada orang yang dia sayang ataupun kawan-kawan dia, menunjukkan bahawa dia ni ambil berat kepada mereka, dan itu mendatangkan kasih sayang manusia kepada mereka, sehingga akhirnya kehidupan manusia akan indah dalam hubungan mereka. Tengok bagaimana contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sahabat bagi tahu kepada dia, aku sayang kepadamu ya Rasulullah. Sebab apa? Mereka menzahirkan kasih sayang sesama Muslim. Umar, Abu Bakar pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi infak. Umar bagi separuh daripada harta, Abu Bakar bagi semua harta dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, apa yang kamu tinggalkan kepada keluargamu? Dia kata, aku tinggalkan mereka
Dan kata Abu Bakar, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan juga Rasul. Fa ammal mal faqad ataitu bihi jami'an. Adapun harta, semua harta aku bawa belaka, aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul. Bila Abu Bakar bagi tahu kepada Nabi begitu, ini menunjukkan bahawa seorang mukmin apabila dia sayang kepada seseorang, kita boleh kata, aku sayang kepadamu kerana Allah. Berapa banyak masyayikh kita tengok dalam tulisan dia ketulis, ya, Syekh, sesungguhnya uhibbuka fillah, aku sayang padamu kerana Allah. Dan Syekh kata, semoga Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai aku. Al-mahabbah fid din, kasih sayang dalam agama adalah ibadah. Kita sayang kepada Allah, ibadah. Kita sayang kepada Nabi, ibadah. Kita sayang kepada orang alim, ibadah. Kita sayang kepada saudara se-Islam kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia sayang kepada saudaranya sebagaimana dia sayang kepada dirinya. Jadi apa? Al-muhabbah fid din, cinta dalam agama adalah ibadah. Cuma apabila diletakkan pada tempat yang sepatutnya, maka kita mendapat pahala dalam perkara itu. Sayang kepada saudara se-Islam, tanya khabar, berbuat baik kepadanya, mendatangkan pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka cintailah saudara semuslim. Yang kita kenal, yang kita tak kenal, yang dekat, yang jauh, sampai-sampai yang berada di Syria, doakan mereka. Itu salah satu daripada bentuk akhlak yang perlu ada dalam diri kita. Ni kita tengok saudara kita sakit, saudara kita dibunuh, saudara kita diancam, hati kita tidak terguris walaupun sedikit. Maka ketahuilah pada saat itu iman kita belum sempurna. Ihtimam bil akharin adalah sunnah. Mengambil peduli urusan kaum muslimin, sayang kepada mereka adalah salah satu ibadah yang kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ni kalau kita balik, tanya khabar jiran, tanya khabar saudara, belum sampai ke rumah, hantar mesej kepada keluarga, mak ayah, sanak saudara, adik-beradik. Kita jangan anggap dia adalah sia-sia, tapi dia adalah ibadah. Hari ni banyak dah ruang-ruang kita untuk berhubungan. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Twitter, ada macam-macam. Semua perkara ni kalau digunakan dengan betul, maka dia ibadah. Berapa banyak hari ni kita tengok update kita dah. Twitter 8 minit, 8 minutes ago. Facebook berapa? 1 hour ago. WhatsApp online. Tengah kuliah pun online juga. Dia tengah online tu. Sedang kuliah sama ustaz ambil gambar online. Tapi kalau kita gunakan untuk agama, kita gunakan untuk menjalinkan hubungan silaturrahim, maka kita mengambil pahala daripadanya. Yang penting kita ada asas dasar dalam soal hubungan sesama muslim, dibina di atas cinta kepada Allah dan Rasul. Jadi mudah-mudahan muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita menepati apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling memberi manfaat kepada manusia lain. Dan Nabi SAW perhatian dia kepada saudara semuslim sangat-sangat banyak. Jadi saya tangguhlah dulu kuliah kita. Ada soalan kena tanya. Nak? Kena berhenti awal sikit pada hari ni, sebab ada nak pergi jauh sikit. Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan lagi boju. Ada. Tulis. Jazakallah.
Baik, soalan dia, di manakah tahap seorang muslimah atau suri rumah sepenuh masa di dalam menolong atau mengambil berat terhadap saudara-saudara perempuan sama dia? Maksudnya dari segi keuangan, masa dan sebagainya, khawatir menyinggung perasaan suami. Dalam masa yang sama tidak mahu mengecilkan hati saudara-saudara perempuan tersebut. Jadi kita kata, macam mana kita nak tolong dalam keadaan kita perlu mencari redha orang lain sebelum kita tolong. Sebagai dalam contoh kes seorang muslimah, ada suami, dia nak tolong saudara dia, nak sangat, tapi dia terbatas kepada keizinan suaminya dari sudut masa, keuangan dan seumpama dengannya. Kita katakan dahulukan yang lebih utama baginya. Dalam soal seorang isteri, redha suami lebih utama. Tapi isteri dengan suami ini, seni dia luas. Seni dia luas. Yang penting dia boleh tolong saudara dia dalam keadaan suami dia redha. Jadi pilihlah cara mana-mana. Kalau sampai pekat nak bergaduh suami isteri, tu janganlah. Tapi kalau suami pun tak nak bagi, macam-macam cara dia boleh buat. Tak, bagi air kopi secawan, tanda kasih sayang macam ni nak. Tanda kasih sayang. Lepas dia minum, bang, sedap tak air tu? Sedap dia kata. Berapa pula ni? Ada lain macam macam ni, ada kawan gini. Jadi seni dia luas. Perempuan kalau pujuk suami, nak bagi RM10 jadi RM50. Jadi peranan dia kadang-kadang kalau dari sudut ni, dia boleh memainkan peranan pada aspek yang dia mampu. Boleh jadi dia tak ada duit sebab dia suri rumah, tapi dia mampu pujuk suaminya untuk membantu, dan itu juga adalah satu kebaikan. Jadi saya katakan ihtimam dengan Nabi SAW tidak pernah mengajar kita mesti buat begini ABCD. Nabi ni diberi bagi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim maksudnya kunci-kunci kalimah. Bila Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Bila Nabi kata man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Ini kaedah. Kita mesti cinta kepada saudara kita sebagaimana kita cinta kepada diri kita. Kita mesti ambil berat kepada orang lain. Tapi spesifiknya dalam kes tertentu Nabi tak sebut. Nabi bagi kaedah kepada kita. Sebab tu dalam ni, apabila sampai kepada praktikalnya, kita berpandu kepada kaedah Nabi, tapi untuk melaksanakannya itu tengok pada kemampuan kita. Kalau kita mampu dengan harta, kita mampu, maka bagi harta. Kalau kita mampu dengan masa, kalau kita mampu hanya sekadar kita sembang, kita banyak masa nak layan, nak dengar percakapan dia, kita adalah pendengar yang baik dan setia. Jadikan diri kita, saya tak lewat benda lain dengan awak, tapi saya boleh sembang dengan awak. Daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12 duduk di telefon siap. Tapi tujuan kita adalah untuk menggembirakan hati dia. Dan cakapan kita, dia adalah satu bentuk kebaikan kita kepadanya. Jadi saya katakan dalam masalah ni, pintu kebaikan itu luas. Tapi jangan sampai kita langgar ataupun ingkar kepada suami. Carilah redha dia, ajak dia untuk sama-sama buat kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa sekadar itulah dulu saya kena tangguh setakat ni. InsyaAllah ada waktu, ada masa, ada umur, ada kesihatan dan tenaga, kita jumpa lagi pada bulan depan insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.